Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Termasuk dalam hal ini adalah petunjuk tentang ilmu dan aktiviti ilmiah. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap aktiviti ilmiah. Terbukti, ayat yang pertama kali turun berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan." Demikian juga kejayaan tamadun Islam terdahulu adalah kerana mereka menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dengan ini, lahirlah sarjana-sarjana Islam dalam segala bidang, sama ada dalam bidang agama maupun dalam bidang umum. Kita kenal akan Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Imam Malik. Mereka merupakan peneraju daripada mazhab dalam bidang hukum. Dalam bidang tauhid, muncul ulama terkenal Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang ilmu pengetahuan pula, kita berbangga dengan pakar bidang perubatan iaitu Ibn Sina, Al-Khwarizmi, ahli dalam ilmu matematik dan astronomi, dan Al-Haytham, pakar dalam ilmu optik. Namun mengapakah umat Islam pada zaman ini seperti letih dan lesu dalam mengejar ilmu? Apakah punca-punca umat Islam ketinggalan dalam pelbagai bidang seperti yang disebut? Dan apa perlu kita lakukan untuk bangkit semula sebagai satu ummah? Peradaban Islam telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam sejarah kemajuan umat manusia dengan meninggalkan pengaruh yang besar baik dalam akidah, ilmu, hukum, hikmah, seni, sastra dan sebagainya. Dasar-dasar prinsip peradaban Islam pula mempunyai pengaruh besar terhadap gerakan-gerakan reformasi keagamaan yang berlaku di Eropah. Umat Islam telah menciptakan satu budaya kosmopolitan yang tidak pernah wujud sebelumnya. Pada waktu Eropah Barat masih berada dalam kehidupan desa atau The Dark Ages, sepanjang abad-abad awal didominasi kerajaan Islam. Di samping itu, dunia Islam telah menyelamat dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan karya-karya besar Plato dan Aristotle. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karya-karya itu kemudiannya dijaga di dalam Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, di mana ianya dibaca dan dipelajari para ilmuwan Muslim. Buku-buku dalam ilmu matematik yang dibawa dari India juga dimuatkan di sana. Penggunaan kertas yang telah lama dikenalkan oleh peradaban Cina digunakan oleh ilmuwan Islam untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan Islam. Karya Yunani, India dan Cina diterjemahkan ke bahasa Arab, ditulis dan disimpan dalam format buku-buku kertas, lalu diterjemahkan pula ke bahasa Latin. Oleh kerana itu, ilmuwan Muslim bukan sahaja dipuji pada zaman dahulu, tetapi juga diakui oleh para akademik seluruh dunia pada zaman moden ini. Penglibatan Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu alam masih dapat dibuktikan di mana jua pun. Daftar pencapaian umat Islam dalam bidang matematik dan astronomi amat mengagumkan. Sebagai contoh, karya Ibn Sina atau Avicenna, Al-Qanun fit Tib, dijadikan buku teks perubatan standard di Eropah hingga abad ke-18 Masehi. Namun apa yang amat menyedihkan, umat Islam secara amnya sangat ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi pada zaman ini. Sedih kerana ilmu itu pada awalnya diterokai dan dimajukan oleh umat Islam. Lihatlah produk teknologi dari dunia Islam setakat ini. Jawapannya adalah hampir tiada. Bahkan senjata yang digunakan umat Islam untuk saling berbunuh bukan buatan kita.
Kita membelinya dari orang kafir. Mereka mengaut keuntungan dari setiap pembunuhan orang Islam. Mengapakah terjadi begini? Pertama, kerana kemiskinan. Kedua, terhentinya tradisi berfikir dan mengkaji. Ketiga, kita dengan mudah menganggap Barat itu musuh dan menolak yang baik sekali dengan yang buruk. Umat Islam wajib menganjak paradigma supaya dapat berdiri teguh di atas landasan ilmu. Kita perlu menyedari bahawa kita memang tertinggal. Kaji semula sains dan sejarah dan keluarkan kajian baru dari perspektif Islam. Berhenti berpura-pura menolak teknologi dan produk Barat, tetapi lakukan penambahbaikan ke atasnya. Berhenti menuduh kafir pada orang-orang yang berfikir dan bertanya. Buang sikap eksklusif dengan melupakan gagasan sains Islam. Akhir sekali, dorong dan bimbing anak-anak kita untuk belajar berfikir dengan benar. Jika kita tidak sanggup mengubah keadaan, maka lahirkanlah satu generasi akan datang yang mampu menggalas tanggungjawab ini. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah kamu menembus keluar. Kamu tidak akan menembus keluar, melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Masakan dapat? Surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan tentang manusia dan jin tidak dapat menembus segala penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dari Allah ini, iaitu akal, hanya akan berkembang dengan cara belajar. Justru itu, berusaha menuntut ilmu setinggi mungkin untuk menguasai dunia demi kepentingan ummah.